sebenarnya saya nak cakap terang saudara, bahawa perbicaraan kita antara saya dengan saudara Gulam Muzaffar, saya bersama Dato' Razlan, kita tak ada skrip, tidak ada apa nak jawab satu-satu, tak ada. Memang saya sentiasa mengundang teman-teman untuk hadir kepada AHF ini. Saya menjanjikan sesuatu yang ori, yang tak ada plan nak cakap itu cakap ini, tak ada. Tak ada soalan Tak ada soalan. Soalan tak ada awal. Kita lahir daripada hati dan nurani. Dan ini nak tanya kepada Datuk Lan ni, kalau ini terus terang saya tanya, kalau kita ni asyik berpolitiknya, saudara menjaga kepentingan pembangunan warga bangsa kita di luar bandar. Kan? Selalu bila kadang saya telefon dengan Datuk kata, awak Melayu ni asyik berpolitik ni bila masa nak bangunkan? Sila Datuk ceritakan Datuk. So inilah kepentingan dan juga saya nak cakap beginilah. Ya. Di antara orang yang nasionalis, patriotik dengan parti yang tidak akan memikirkan pasal rakyat. Ya. Bila kita cerita pasal nasionalis patriotik ni, kita akan fikirkan bagaimana kita nak meneruskan pembangunan dalam negara ini. Ya. Tapi baru-baru ni cerita pasal langkah Dubai ni, walaupun kita tahu bahawasanya kerajaan ini ada 2/3, Tok Seri Kamal Amir, Ya. tetapi orang-orang seperti Perikatan Nasional ini dan juga PAS ni, BBM ini tidak senang duduk. Ya, ya. Dia kata kalau aku bagi ketenangan dekat dalam negara ini, dah tentu kita akan kalah daripada PRU yang akan datang. Jadi tak kira rakyat mati ke, rakyat lapar ke, rakyat tak dapat kerja ke, janji kita kacau dulu kerajaan ini. Logik tak logik itu nombor 2. Tetapi ini termakan kadang-kadang. Saya tengok apabila mereka cuba nak buat langkah Dubai walaupun benda itu adalah mustahil. Agong dah cakap tak nak. Kita ada anti lompat parti. Pelbagai perkara kita ada, tapi dia orang akan buat juga disebabkan apabila ketenangan itu dah ada dalam politik negara ini, mereka tidak akan dapat untung. Tetapi sebenarnya ketenangan itulah yang menjamin rakyat ini cukup makan. Ketenangan itulah akan menjamin ekonomi kita tinggi. Ketenangan itu juga lah akan menjamin masa depan negara ini akan lebih berkembang dengan jayanya. Tetapi mereka ini bukan orang yang patriotik. Parti-parti seperti PN ini dari dulunya sebenarnya mereka tidak akan merasakan bahawasanya kepentingan rakyat itu perlu diletakkan kepada satu tahap yang dahulu. Itu berbeza dengan kalau kita tengok negara seperti US ataupun negara seperti UK. Mereka ini dah cukup matang berpolitik. Walaupun mereka bergaduh, berdebat di dalam parlimen mereka, tapi apabila datang kepentingan rakyat dan juga negara, mereka akan seal. Itu diutamakan. Dia akan seize dia punya peperangan ini. Okey, itu diutamakan. Bukan macam sekarang. Sekarang ini Tak habis-habis. tak habis-habis. Dan kita lihat rakyat pun dah muak. Betul. Saya takut bila rakyat muak, rakyat akan mengatakan bahawasanya itu timbul bahawasanya orang politik ini tidak habis-habis bergaduh dan akhir mangsanya rakyat. Betul. Jadi rakyat akan menimbulkan satu perasaan tidak suka dengan orang politik, tidak percaya dengan orang politik, tidak menghormati kepada orang politik. Tetapi sebenarnya orang politik lah yang akan memastikan bahawasanya segala tata cara kerajaan ini, pentadbiran kerajaan ini, kedamaian dalam negara ini terpulang kepada orang politik. Ini yang kita tak nak, sampai rakyat menjadi muak kepada orang politik. Okey, UMNO tidak akan pernah mempergadaikan apa pun walau seinci hak orang Melayu. Tetapi contoh yang saya nak bagi tahu rakyat Malaysia, sewaktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sewaktu Mahathir jadi Perdana Menteri, ada banyak peristiwa mereka menggadaikan bangsa Melayu disebabkan negotiation of power. UMNO tidak. You bagi saya satu contoh. Dasar kerajaan yang kita buat menggadai orang Melayu punya hak. You bagi saya satu contoh. Saya banyak kali tanya dengan netizen bila dia cakap emosi lah itulah ini. Saya tanya dia orang, you bagi saya satu contoh lah. Saya boleh bagi you 10 contoh. Muhyiddin dan juga Mahathir menggadaikan Melayu. Dan saya pun, bagi saya satu contoh, apakah yang telah dilakukan oleh Muhyiddin dan Mahathir sewaktu dia jadi Perdana Menteri untuk orang Melayu. Ini cakap kosong boleh lah. Cakap emosi, cakap apa. That's why saya minta sangat kepada kita, netizen kita, orang Melayu. Kita kena lupakan perkara emosi ni sedikit. Kita kena pergi kepada fakta. Bagaimana apabila kita membangunkan negara ini, kita lah mesti menggunakan kuasa kita untuk membangunkan bangsa kita. Untuk membangunkan agama kita. Bukan macam PAS. Menggunakan agama untuk membangunkan mereka. Berbeza Kita kena gunakan kuasa untuk membangunkan agama kita. Bukan kita menggunakan agama untuk membangunkan politik mereka. Tak boleh. Ini adalah satu perkara yang salah. Kan? Jadi perkara-perkara inilah kita kena digest.
Dan saya rasa inilah perkara yang kita perjuangkan selama ini. Untuk melihat orang Melayu sokong kembali kepada UMNO, kerja keras kena buat. Ya. Setiap sayap, setiap penerangan, saya minta tolong turun ke bawah dan explain kepada orang Melayu bahawasanya setakat hari ini tidak ada 1 inci pun tanah Melayu kita gadaikan, tidak ada 1 inci pun kesucian Islam itu kita gadaikan. Ya. Secara Gulam, nampak gayanya siswa politik ni sempat juga dia menciluk cerita pasal bos dia ya, tentang Tibet, tentang Kementerian Pembangunan luar bandar dan sebagainya. Itu hebatlah ke siswa politik ni. Cuma saya nak tanya dengan saudara Gulam, ya, saudara Gulam tadi bercakap bahawa besar kemungkinan selepas ini akan beraturlah. Saya dah bercakap berkali-kali dah bahawa kita kena mewujudkan satu mahkamah khas untuk membicarakan orang politik. Dan selepas satu demi satu mereka ini naik ke mahkamah, dan terserlah apa yang mereka lakukan sepanjang mereka berada di anjung kuasa, apakah sokongan orang Melayu, khususnya pengundi-pengundi Melayu terhadap mereka berkekalan. Sila saudara Gulam sebagai ketua bahagian nyatakan. Saya lebih kepada fundamental lah. Ya. Sebab isu bila melibatkan tentang mahkamah. Sebab sekarang ni rakyat Malaysia, especially orang Melayu, dia diregisterkan dengan perkara yang sebenarnya di luar satu pemikiran yang susah kita nak baca. Okey, orang Melayu selalu beranggapan DAP, PKR, Amanah ni adalah parti yang kita susah untuk nak mendaulatkan ataupun menjaga kepentingan orang-orang Melayu, raja-raja Melayu, bahasa Melayu. Ni semua sebenarnya dah dimainkan. Dan kalau kita perasan pada PRU yang ke-15, inilah sebenarnya modal politik yang digunakan. Dan benda ni dah diregisterkan. Dan saya nak bagi tahu juga kepada Datuk Seri, sebenarnya kita ni telah diindoktrinasi oleh Tun Dr. Mahathir sejak dia jadi Perdana Menteri tahun 1981. Apa itu DAP, apa itu DAP, apa itu DAP. Doktrin kebencian. Doktrin kebencian. So, bila kita ambil istilah doktrin kebencian ni, so apa pun yang berlaku kepada pemimpin mereka dalam untuk menghadapi mahkamah, mereka juga tak akan percaya. Sebab dia orang dah kena hypnotize, dah terpukau dengan satu benda yang... So, bagi saya, orang-orang ni kita dah tak perlu lagi nak fikirkan. Sebab dia orang ni dah consider a black voters for kita. Sekarang ni kita ada pengundi-pengundi baru, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun yang akan mengundi. Dan kalau kita tengok, orang-orang ni sebenarnya adalah orang yang fresh daripada segi dia punya pemikiran politik. So inilah sebenarnya people ataupun voters yang perlu kita santuni. Those yang memang dah ada dia punya pemikiran, dah bersama dengan PAS ke, bersama dengan Bersatu ke, bagi segmen Melayu ni, kita biarkan. Sebab untuk kita mengejar mereka adalah satu perkara yang saya rasa kadang-kadang mungkin sia-sia. Biar dah mereka datang sendiri pada kita bila mereka sedar. Tetapi the niche market kita yang sekarang ni, pemuda yang baru, orang-orang muda yang 16, 17, this is actually yang kita nampak. Dan saya rasa kalau dengan kaedah, dengan dasar, dengan kepimpinan yang sedia ada, yang boleh menyegarkan apa juga tentang polisi kerajaan ini di bawah kepimpinan PMX, saya rasa insya-Allah orang-orang yang baru ni dia akan, orang kata, supersede ataupun mengambil alih pengundi-pengundi yang baru ini untuk menjadi pengundi hardcore kita. Sebab kita tengok generation by generation, kita belajar. Saya cakap terus terang, saya dengan Tok Lan sekarang dah hampir ke umur 50, kita punya generation adalah era Tun Dr. Mahathir. Dan kita pernah merasai zaman reformasi 1998, 1990. Dan masa tu pun kita terikut-ikut. Saya rasa saya juga di dataran mereka kena water cannon. Masa tu kita memperjuangkan Datuk Kena juga ya? Kena. Tapi masa tu kita rasa, Datuk Seri Anwar adalah orang yang betul apa semua. So generation by generation. Dan orang sekarang ini, budak-budak muda, kalau kita cerita siapa Tun Dr. Mahathir, mungkin dia tak kenal. You know, in fact, Tan Sri Muhyiddin pun dah tak kenal. Perdana Menteri Ismail Sabri akan sampai masanya dia akan sampai. Dan tapi kalau kita perasan, kenapa fenomena Bosku meletup? Sebab dia register diri dia kepada orang-orang muda. Ingat satu orang kata poster yang dia naik motor dengan Y-Suku. So dia membawa satu elemen baru. So lebih dekat pada kalangan anak muda. Ya, pendekatan tu baru. Dan bila kita tengok
anak-anak muda, apa malu apa bosku punya. This is all something yang dia create untuk diri dia daripada segmen yang baru. Sebab dia tahu dah Ya. generation dia yang segmen-segmen yang sebelum ni mungkin tak boleh nak beri sokongan pada dia, dia cuba tumbuhkan penyokong-penyokong baru. So saya punya penilaian pada, insyaAllah kita ada masa lagi 3 tahun lebih, 4 tahun. So masa tu banyak, dan saya tengok apabila the roadmap, apa juga perancangan yang kita tengok di peringkat parti, di peringkat kerajaan. So saya rasa dan saya insyaAllah kalau penuh dengan orang kata dasar-dasar yang baik yang kita tengok dan penjelasan yang baik, saya rasa pengundi ataupun persokongan orang Melayu, especially pada orang-orang muda pada masa akan datang, sebab diorang ni yang memang tak ada sentimen politik. Ya. So kita mendidik mereka. So inilah sebenarnya yang kita tengah buat. InsyaAllah masa yang akan menentukan. Saya bukan kata benda ni semua boleh berlaku, tetapi apa pun yang kita buat, kita always percaya kepada a divine intervention. Saya suka bila Datuk Zahid mengatakan a divine intervention, iaitu kita Divine letak pada intervention. kita letak diri kita pada tawakallah pada Allah SWT.